Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua pendengar kuliah online Ikram Sepang pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kuliah mengenai sirah Rasulullah SAW yang telah disampaikan pada bulan yang lepas. Jadi untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat menyambung semula siri kuliah sirah Rasulullah SAW, anjuran Ikram Sepang. Dan tanpa melengahkan masa lagi pada malam ini, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Dr. Syazali Hirman untuk menyampaikan kuliahnya. Tafadhal Ustaz. Terus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Akhuna Dr. Muhammad Zahir Asri selaku pengurusi JKTMI kawasan Sepang, ikhwan dan akhwat yang setia menanti siri kuliah sirah secara bulanan ni. Ya, insya-Allah malam ni kita akan sambung tajuk ataupun perbincangan yang lain pula. Dan ana pada malam ni kita bulan lepas kita bincang tentang dua benda yang berlaku, peristiwa penting yang berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Sebelum Nabi dilahirkan. Dan malam ni insya-Allah kita nak faham, dia sebenarnya bukanlah nak bincang tentang orang kata apa susul galur tu pesir, tapi perbincangan ni penting sebab lepas ni sirah ni memang kita akan perlukan faham demografi masyarakat Arab di waktu itu, supaya kita lebih faham clear tentang sirah ni. Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebut nama Nabi tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita dengar sampai moyang dah lah, sampai ke-20. Ke-20 tu adalah Adnan. Sebab itulah kita duk dengar nasyid Adnani tu kan, sebab Nabi SAW memang keturunan Adnan, tok nenek moyang Nabi yang ke-20. Dan kita kena faham tentang nobelnya, terjemah apa bahasa Melayu nobel mulia dan orang kata apa, Nabi ni punya datang, dia punya susu galur nasab keturunan tu memang bukan orang kata apa biasa-biasa. Sebab itulah Nabi seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kata inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Anak keturunan Ismail ni Nabi kata Allah dah pilih dalam kalangan anak-anak cucu Ismail ni Kinanah. Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan daripada Kinanah tu Allah pilih Quraisy. Dan wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Daripada Quraisy tu Bani Hashim, Allah pilih pula Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah pilih aku daripada kalangan Bani Hashim.
Jadi sebab tu kita nak kena tahu tentang apa nama mai Nabi ni mai kat mana. Jadi tu semua mai kepada keturunan Nabi Ismail dan semuanya bukan orang kata apa calang-calang. Jadi baru kita tahu figure Nabi itu siapa. Figure Nabi itu siapa. Okey. Sebab tu kita kena faham tok nenek moyang Nabi ni dia yang disebut Quraisy tu apa. Tak sajalah tak mau bincang yang Kinanah tu. Tapi Quraisy ni. Quraisy sebelum Kinanah. Dia sebenarnya Kinanah ni yang orang kata apa yang dia bukan nak kata macam mana sebab tak ada dalam bahasa Melayu dalam kita punya keturunan kita macam tu kan. Pernah dengar tak Harbul Fijar? Perang Fijar. Perang tu perang zaman jahiliah yang Nabi terlibat. Kalau nak buat soalan kuis, selalu orang tanya apakah peperangan pertama yang disertai oleh Rasulullah? Kita jawab perang Fijar. Perang Fijar. Nabi sertai peperangan tu masa Nabi muda. Nabi tak jadi Nabi lagi. Perang tu antara orang kata apa Khuza'ah dengan Quraisy. Khuza'ah dengan Quraisy. Tapi sebelum nak cerita pasal Khuza'ah dengan Quraisy tu, Quraisy tu siapa? Quraisy tu siapa? Quraisy ni yang sepakatnya dia gelaran kepada tok nenek moyang Nabi yang ke-12 tadi kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin sampai Fihir Quraisy. Sebab kalau tengok balik susu galur Asyarah Mubasysyirin bil Jannah, sebab dikatakan Asyarah Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang diberita gembirakan masuk syurga ni, semuanya Quraisy. Jadi sebab tu kalau tengok susu galur yang kata depa ni semua Quraisy, susu galur depa sampai siapa? Susu galur depa sampai dekat Fihir. Fihir tu moyang Nabi yang ke-12 tu, yang duduk level 12. Jadi itu Quraisy. Cumanya dia ada satu lagi dia panggil Khuza'ah. Khuza'ah ni juga Adnan. Depa ni jumpa kat Adnan yang 20 tu. Tapi dia bukan Quraisy. Dia satu lagi, tapi keturunan Adnan juga. Tapi dia bukan mai ke Quraisy, dia ke Khuza'ah. Kenapa nak kena cerita ni? Sebab itulah nak kena faham orang kata apa. Susu galur tu. Khuza'ah ni selalu sebelum Quraisy yang menguasai kota Mekah, Khuza'ah yang menguasai kota Mekah. Sehingga macam geng-geng Quraisy ni, keturunan Quraisy ni semua di orang panggil apa, sideline. Di sideline, depa pula duduk di pinggir Mekah, macam orang kata apa, di ketepikan lah. Jadi orang kata apa, politik, sosialnya, ekonominya dikuasai oleh Khuza'ah. Cuma bila sampai kat Qusay, pernah dengar tak siapa Qusay? Qusay ni Qusay bin Kilab, tok nenek moyang Nabi juga tu. Yang paling awal atas. Bukan atas sekali Adnan. Ada lagi weh. Qusay ni keturunan Quraisy lah. Ya. Keturunan Quraisy lah. Sebab Quraisy tu nombor 12. Dia antara Hashim dengan Quraisy tu. Qusay kat situ. Qusay ni dia orang yang talented, dia orang yang orang kata apa, talented dan orang yang karismatik, orang yang berwibawa. Dia pergi kahwin dengan anak orang besar daripada Khuza'ah. Bila kahwin jadi menantu. Jadi anak kandung ni dia dari sudut orang kata apa, ketokohan, karismatik kurang pada Qusay. Jadi bila hak yang suku Khuza'ah ni, hak ketua dia tu, pemimpin dia mati, orang ramai lebih nampak tertonjol Qusay. Jadi bila Qusay naik, walaupun dia menantu ya, bila Qusay naik, dia yang bawa naik balik Quraisy. Dia yang bawa naik balik Quraisy, sehingga Quraisy yang menguasai orang kata apa, Mekah.
Jadi sebab tu orang kata apa? Kita kena 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 faham tentang itu yang kata Quraisy dengan Khuza'ah tu duk perang lama. Dia ada lepas tu Kinanah perang dengan depa perang zaman tu, kalau saja tak mau cerita detail lah. Perang zaman tu semua perang kerana hang kabilah lain. Padahal depa keturunan kot tu juga. Sama-sama Arab, bukan takat sama-sama Arab, sama-sama keturunan Adnan. Punya teruknya Arab ni. Kan? Kalau kita ni perkauman kita ni yalah jauh lah, Melayu, Cina, India jauh. Bahasa pun lain, warna kulit pun lain, budaya pun lain, semua lain. Kan? Orang kata apa, kalau gaduh tu nampak agaklah apa dia punya perbezaan tu. Ni sama-sama Arab. Kerana hang family lain, aku family lain, bergaduh, perang, nak merebut kuasa. Itu yang dikatakan zaman jahiliah. Jahiliahnya Arab tu sinonim dengan istilah jahiliah tu kerana kuatnya dia punya perkauman. Sebab tu bila ada sahabat-sahabat Nabi yang ada unsur-unsur perkauman ni, Nabi kata kamu ni ada sifat jahiliah. Ni sifat jahiliah. Kalau tengok program mana Jom Sembang tu, ana ada sentuh pasal yang jahiliah ni, pasal perkauman ni. Tajuk yang mana? Tu carilah Jom Sembang. Minggu ni masuk episod yang ke-7. Okey. Tu cerita dia. Quraisy tu sendiri, akhirnya Quraisy tu dia boleh jadi macam 12 tribe, 12 suku dah bawah Quraisy. Yang dia lebih lah, tapi yang orang kata apa, dominan, yang establish, yang mungkin beranak pinak, okay, bila dia kahwin dia mungkin yang terbentuk tu jadi 12. 12 antaranya Bani Hashim. Bani Hashim. Kenapa kena cerita ni? Sebab zaman Arab sangat, depa ni Arab ni sangat pentingkan keturunan nasab ni. Apa saja pun depa nanti tengok yang orang tu siapa dia. Anak siapa, mai ikut mana, hang siapa, macam tu lah. Kalau hang bukan siapa-siapa yang nak cakap pandai kat sini. Tapi tu nak kata yang Nabi SAW, yang dia tu bukan siapa-siapa, yang memang semua orang hormati, semua orang iktiraf, semua orang kata apa, respect, pun bila dia bercakap akhirnya orang tak terima. Jadi tak diterimanya Nabi bukan kerana Nabi ni punya background tak cukup strong. Tak diterimanya Nabi ni bukan kerana orang kata apa, Nabi ni bukan siapa-siapa. Tak diterimanya Nabi ni akhirnya tak ada alasan sehingga orang yang tak terima Nabi tu memang dia tak terima tu kerana sombong dah. Sebab macam tak ada alasan kukuh untuk tak terima Nabi. Sebab mereka sangat orang kata apa, penting kan dari sudut keturunan asap. Tiba-tiba orang yang memang the best among them pun mereka tak terima juga akhirnya. Tu nampak teruknya bangsa Arab jahiliah zaman tu. Okey. Yalah, memanglah datang Islam ni, bukanlah kita kata Islam ni tak pandang hang siapa. Kan? Islam ni memang tak pandang hang siapa. Depan Tuhan esok, kan, hang siapa ke apa ke, kita menghadap Tuhan as individu, bukan kerana pak kita siapa ke, keturunan kita siapa ke, moyang kita siapa ke. Kita tak boleh jual nama moyang, nenek moyang kita. Tapi itu di akhirat. Tapi urusan dunia ni kita tak boleh nafi keturunan nasab ni memang penting. Keturunan nasab ni memang penting. Dia ada orang panggil apa? Orang kata dari sudut penerimaan orang, dari sudut ketokohan orang, dari sudut orang memang nak tahu dia ni siapa. Kalau dia ni somebody, dia lain dia punya penerimaan tu. Itu realiti dia lah, realiti dia. Kita tak pi extend sampai pride sangat dengan
dengan apa nama keturunan macam jahiliah, dan kita juga taklah anggap sampai tak abaikan aspek ni ya, aspek ni. Sebab tu lah kalau nak bahas lagi, kalau pergi masuk tajuk tu jadi panjang. Sebab itulah Nabi sendiri meletakkan kepimpinan ni kepada Quraisy ni, sebab Quraisy tu adalah satu orang kata apa, suku Arab yang dihormati ya, dihormati. Itu nak cerita siapa Quraisy tadi tu. Cumanya Anda tak mau nak cerita yang lain-lain ni. Sebab kalau pergi Qusay, lagi kalau kita pergi cerita pasal Abdul Manaf, jauh sangat dah. Sebab bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin apa lagi tu kan? Abdul Manaf, Qusay. Bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay tadi tu yang orang kata apa, yang dapat tarik balik orang kata apa, kepimpinan tu kepada Quraisy. Khuza'ah ambil. Khuza'ah tu pun keturunan Adnan juga. Jadi maknanya Nabi ni keturunan Qusay. Jadi Nabi patut tak boleh dipertikaikan dari sudut orang kata apa, leadership ni, sebab Nabi tu sendiri memang keturunan Qusay. Qusay ni yang, yalah, kalau Nabi ni bukan mai susu gala Qusay, orang pun nanti nampak macam tak layak lah. Hang tahu tak, Qusay yang susah payah dapatkan balik ni, hang siapa jadi macam tu lah. Tapi itulah Allah takdirkan. Sebab itulah Nabi sebut dalam Sahih Muslim, wastafani, Allah pilih aku. Memang Allah, kalau dalam lagu Mahizin tu disebut the chosen one, memang dia chosen, dia terpilih. Anda nak cerita tentang Hashim, moyang Nabi. Hashim ni dia bukan nama asal dia, gelaran. Hashim tu gelaran. Dia sebenarnya, nama dia sebenarnya Amr, ataupun kalau orang Melayu dia sebut Amru kan? Kalau Arab dia sebut Amr. Dia silent ru tu macam kita tak baca nama Umaru. Orang tak sebut Umaru, orang kata Umar kan. Jadi Amr lah. Hashim ni, kenapa dia moyang Nabi, moyang direct Nabi bin Hashim, Bani Hashim. Apa yang jasa dia yang besar kepada Mekah, dia ada legacy dia yang orang kata apa, ada yang ditinggalkan untuk penduduk Mekah, yang membuatkan tak ada siapa boleh menafikan sumbangan dia, iaitu Hashim ni lah yang initiatekan tentang yang menaikkan ekonomi Mekah. Kalau kita kata siapa nama tadi, Qusay ni lah yang mengembalikan politik, kedudukan politik kepada Quraisy. Tapi Hashim ni yang orang kata kalau macam ni, bapa kemerdekaan, bapa kemodenan lah apa ni kan. Ni kalau Hashim ni lah yang ekonomi dia. Dia bermula dengan Hashim ni, dia orang yang tak boleh tengok orang susah kan. Dia kata apa ni, Mekah ni kita tak ada apa, sedangkan kita center orang datang buat haji, orang datang umrah dan sebagainya kan. Zaman tu pun dah orang ikut yang syariat Nabi Ibrahim tu. Apa kata kalau kita yang orang datang sini, orang mestilah dah tempat berkumpul kan. Orang nak cari barang ke apa, kita nak jual barang macam mana. Jadi di situ timbul idea, baik kita providekan barang-barang yang orang datang sini, orang boleh jumpa barang, orang boleh beli barang. Jadi kita nak cari barang mana, dialah yang mencipta rihlatash syita'i was-saif. Dalam Quran sebut li'ila fi Quraisy, surah Quraisy kan. Nikmat yang kami bagi pada Quraisy. Allah stresskan tentang Quraisy tu. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kenapa Allah ungkit? Allah ungkitlah tentang Allah yang memberi nikmat tentang rihlah ni, maksudnya kafilah dagang, caravan, kafilah dagang pada musim sejuk dan musim panas. Asyita sejuk, winter, saif summer. Depa kalau musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam. Ke Yaman, di situlah pedagang-pedagang daripada India, daripada Afrika berkumpul. Jadi dia bawa barang-barang yang rempah-rempah, benda-benda daripada Afrika, daripada situ bawa ke Mekah. Syam Busra.
Nama tempat tu Busra. Busra ni sempadan antara Saudi dengan Jordan sekarang. Busra. Tak juga. Bukan sempadan Saudi dengan Jordan. Dia berapa ratus kilometer ke Damsyik. Ana tak tahu exact tempat dia tu. Boleh antum Google lah tengok nanti Busra. Busra ni dia duduk dekat jalur apa? Jalur dia panggil apa? Silk Road. Apa nama? Ha? Laluan sutra yang Cina tu. Sebab tu kita tengok dalam hadis dalam Quran sebut pasal sutra. Mana orang Arab reti nak buat sutra? Main mana sutra? Kan? Ulat sutra tu main daripada pedagang-pedagang Cina yang Silk Road tu. Jadi di Busra. Jadi sebab tu import ekspor ni memang telah berlaku pada orang Mekah. Jadi Mekah ni dia boleh hidup, boleh jadi kaya dengan hanya import dan ekspor. Dia beli barang daripada Yaman, yang mai daripada India atau pedagang India ataupun Afrika. Dan juga di Busra dia ambil barang yang daripada dua empire, satu empire apa? Rom dan Parsi, bahkan daripada China. Zaman-zaman dulu kan. Jadi betapa macam mana naiknya Mekah melalui sumbangan siapa? Hashim ni. Hashim ni orang kata, kalau kita nak kata dalam bahasa Melayu, dia tersangat kaya. Sampai dia jadi orang yang terlalu kaya dan dia terlalu pemurah. Pemurahnya dia sehingga dia kata oleh kerana tu kitalah yang sediakan makan minum untuk siapa yang datang buat haji dan umrah. Memberi makan dan memberi minum tu free. Sebab itulah dapat gelaran Hashim tu. Ana terlupa perkataan tu. Hashim tu kerana pemurahnya, generous dia kan. Dia punya pemurahnya si nama Hashim ni Sehingga Hashim ni kerana dia kayanya, terlalu berpengaruhnya, terlalu disegani terlalu orang panggil, orang pun respect dia sebab dia terlalu pemurah kan. Dia jamu orang, dia kalau ada makan, dia takkan makan seorang-seorang, dia akan panggil orang makan dengan dia. Itu Hashim tu, sifatnya daripada Hashim. Sehingga adik dia nama Abdul Syam. Adik Hashim ni nama Abdul Syam. Anak Abdul Syam tu nama Umayyah bin Abdul Syam. Depa ni orang panggil cemburu, dengki. Dia ada perseteruan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Sampailah ke sudah kan kerajaan Bani Abbasiyah dengan kerajaan Bani Umayyah tu. Setelah Nabi wafat kan, lepas Sayyidina Ali kan naik kerajaan Bani Umayyah. Siapa yang jatuhkan kerajaan Bani Umayyah? Abbasiyah. Abbasiyah ni siapa? Keturunan Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Orang tu kena ingat tu. Dia punya pertembungan tu kat situ. Yang masa nak buat Kaabah. Yang penjuru tu. Sebab penjuru belah antara Hajarul Aswad sampai Rukun Yamani, yang kawasan tu Kaabah dibagikan kepada Bani Umayyah dan sekutu-sekutu dia. Antara Hajarul Aswad sampai ke Hijr ni, yang ada pintu tu, kepada Bani Hashim dan sekutu dia. Jadi mereka kongsi satu penjuru yang sama, iaitu penjuru Hajarul Aswad tu, yang mereka bergaduh siapa yang letak Hajarul Aswad tu. Antara siapa? Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Sampai nak perang. Perang tu bukan, kita pun kadang heran juga siapa kerana nak letak batu tu je sampai nak perang, apa teruk sangat. Tapi dia bawa dendam lama tu, dia punya dengki pasal Hashim lebih berpengaruh, Hashim yang kaya-raya, Hashim yang sangat pemurah sampai orang sayang. Tu dia punya tu. Teruk tak teruk. Kalau kita tak tahu ini, kita tak nampak apa dia punca banyakkan sirah ni Nabi. Apa punca? Sebab tu masa perjanjian Hudaibiyah, akhirnya Umar cadang dengan siapa? Osman bin Affan yang jadi wakil, spokesperson, juru cakap, mewakili Islam, pergi jumpa orang Mekah kan, orang Quraisy di Mekah. Sebab apa Sayyidina Osman dipilih? Sebab Sayyidina Osman Bani Umayyah. Di Mekah tu ketua dia siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni Bani Umayyah. Tu dia punya tu. Banyak relate
Kalau tak faham sebab tu anda kena cerita ni. Demografi. Wallahu alam, tu kata demografi Arab zaman tu kan, sistem politik dia sebagainya. Wallahu alam, kalau yang duk follow ana ni rasa berat sangat ni Ustaz Jali duk kongsi apa ni. Siapa rasa berat tak apalah, boleh pergi ikut siri kuliah sirah ustaz-ustaz lain lah. Hak yang biasa tu ramai ustaz-ustaz lain duk cerita dah. Buat apalah ana pergi ulang benda yang orang duk cerita dah kan. Okey. Jadi rival lah, memang rival antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni memang bukan itu yang kenapa bila Sayyidina Osman kena bunuh, yang sampai siapa nama Muawiyah bin Abi Sufyan marah sangat tu kan kat Sayyidina Ali tu. Antaranya sebab yalah Muawiyah bin Abi Sufyan kan Bani Umayyah, yang kena bunuh tadi siapa? Osman kan Bani Umayyah. Jadi kita kena tahu lah itu. Siapa yang pergi cucuk? Di sinilah geng-geng pergi cucuk balik. Dia duk cari apa mana dia punya Swiss tu. Kalau musuh Islam ni nak cucuk Islam, Swiss dia apa? Swiss dia kaum ni. Samalah kat Malaysia pun samalah, minta maaf lah nak cakap kan. Kalau nak bagi bunyi jadi panas dia petik Swiss apa? Swiss kaum ni lah. Senang lah. Senang sangat orang nak melompat, nak melatah. Bila yang dipetik tu Swiss perkauman. Bila masa pun sama lah. Jadi ikhwan dan akhwat, okey. Hashim ni dia ni berdagang, dia yang mencipta perdagangan ke Syam dan ke Yaman. Jadi oleh sebab tu dia selalu singgah Yathrib. Hashim ni ramai isteri, biasalah. Dulu siapa-siapa yang berpengaruh, orang kaya ni, ramailah isteri dia. Datang Islam menghadkan 4 je. Takat nak ramai, takat 4 je. Maknanya Islam bukan initiate kahwin lebih daripada satu tu. Islam datang menghadkan. Daripada hampa duk kahwin ramai-ramai, takat 4 je. Pernah masa perang Hunain, satu ketua kabilah dia 10 isteri. Bila dia masuk Islam, dia datang cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana isteri dia. Nabi kata kekal dengan 4, 6 lagi diceraikan. Jadi dia kena ceraikan 6 lah. Dia tinggal kekal 4 je lah. Jadi datang Islam menghadkan lah. Jadi itu pun kena salah faham. Susah orang nak pilih kan. Nak pilih 4 daripada 6 tu, nak pilih yang mana. Tengoklah dia pilih yang mana kan. Hashim ni dia pergi sampai ke Syam sana. Syam sekarang bukan setakat Syria lah. Syria, Jordan, sebahagian kecil Iraq, utara Saudi sekarang, Palestin, Lebanon, itu semua Syam. Ardus Syam. Dia antara salah seorang isteri dia adalah orang daripada Yathrib. Wanita daripada Yathrib. Sebab dia duk lalu nak pergi Syam tu, dia singgah Yathrib. Pedagang dulu bukan pergi naik kereta terbang. Dia mestilah kena ada isteri kat Yathrib tu untuk dia kan tinggal isteri lama dekat Mekah tu, dia ada kan isteri lain dalam perjalanan kan. Isteri. Dan Hashim ni mati kat mana? Ini orang selalu tak tahu. Hashim mati dekat Gaza. Di Gaza. Sebab tu antara nama lain bagi Gaza juga dikenali sebagai Ghazatu Hashim. Sebab memang dia kalau orang pernah pergi Gaza, orang tahulah pasal cerita tu. Dia mati dekat Gaza. Bila dia mati kat Gaza, isteri dia tu yang ditinggal kat Yathrib tu ada anak. Ada anak. Tinggallah kat Yathrib. Yalah dah kahwin kat situ. Cuma adik-beradik dia yang lain ni, adik-beradik Hashim yang lain ni, nama dia Abdul Manaf. Tadi Hashim ni dia ada adik-beradik lain, Abdul Syam yang jelas kat dia tu. Ada seorang lagi Abdul Manaf. Abdul Manaf ni juga bapa Hashim. Maksudnya Abdul Manaf tu ada anak nama Hashim, ada nama anak Abdul Manaf juga. Jangan keliru ah. Pusing-pusing. Dia pusing nama yang sama ah. Ada cucu nama junior. Junior. Apa isteri yang di Yathrib tu, ya Allah nak takdirkan, isteri yang di Yathrib tu ada anak. Anak dia tu dibesarkan di Yathrib.
Sehingga orang kata apa? Bukan Abdul Manaf, silap. Al-Muttalib. Al-Muttalib seorang lagi. Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf, dia bila Hashim mati, dia juga duk pergi Yasrib ni. Duk pergi ke Syam. Dia singgah dekat Yasrib, dia tahu kata dia ada anak saudara. Sebab abang dia kahwin dengan orang Yasrib. Dia nampak seorang pemuda ni, dia tahu ni Anak dia. hang ni mesti bapa hang nama Hashim. Dia mengaku, takkan dia tak mengaku kan. Dia pun cerita hang ni sebenarnya bapa kami ni siapa semua. Dia adalah beberapa versi cerita tapi antara versinya dia ni dibawa balik ke Mekah secara diam-diam. Tapi antara satu lagi versi memang dia dapat izin lah daripada mak dia. Sebab dia lah Arab ni kalau anak tu tambah anak lelaki pula, dia lebih kepada belah ayah. Jadi kalau adik-beradik belah ayah main tuntut, mak kena bagilah. Lagipun dia dah besar dah. Nama dia apa? Masa di Madinah tu nama dia Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd ni kenapa? Syaibah ni uban. Dia daripada kecil dia dah ada uban kat depan ni. Tapi orang gelar dia Syaibatul Hamd. Al-Hamd tu kan yang terpuji. Maksudnya uban yang terpuji lah. Jadi gelaran dia Syaibatul Hamd. Jadi bila dia balik, siapa nama tadi? Al-Muttalib tu bawa balik seorang anak muda ke Mekah. Orang tu ingat dia ni beli hamba baru bawa balik Mekah. Jadi orang kata ni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib tadi. Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Abdul Muttalib itulah tok Nabi. Abdul Muttalib lah tok Nabi. Sebab itulah Nabi SAW bila dia berhijrah ke Madinah, unta dia yang berhenti tu nak duduk kat rumah siapa tu? Rumah tu apa? Abu Ayyub Al-Ansari tu memang adik-beradik belah mak Abdul Muttalib tadi. Mak Abdul Muttalib maksudnya nenek Nabi, moyang Nabi sebelah macam tu kan. Tu kena bayang ni segala tu. Boleh nampak story tu nampak. Jadi okey, cerita dia. Bila Abdul Muttalib ni pula dia kan pak dia mati. Pak dia siapa Abdul Muttalib tadi? Pak dia Hashim. Pak dia kan kaya. Bila dia dah sampai, mestilah dia dapat dibagi balik harta-harta antara harta-harta bapak dia. Lelaki juga kan. Dia lelaki. Dapat harta-harta pak dia tadi tu. Pak dia yang Hashim yang kaya-kaya tu. Bayanglah dapat anak lelaki ni. Dia dapat harta-harta bapak dia tu dan dia pun mula berniaga dan dia pun jadi kaya. Dan dia pun berpengaruh. Dan dia pun meneruskan usaha-usaha bapak dia tadi yang melayan tetamu-tetamu Mekah ni yang buat haji dan umrah, bagi makan, bagi minum dan sebagainya. Dan dia orang kata apa, memperkemaskan lagi layanan hujaj ni. Siapa nama? Abdul Muttalib. Tu yang dia kaya. Itu yang cerita Abraha bulan lepas kan. Dan juga bahkan dia pula yang pergi jumpa siapa? Telaga Zamzam. Lagilah naik dia punya pengaruh tu Abdul Muttalib tu. Jadi Nabi ni Allah pilih dia daripada keturunan yang memang tak dapat dipetikai kan tau. Kalau nak cerita pasal Abdul Muttalib, cerita pasal Hashim, kalau kita tadi cerita Abdul Manaf pula siapa? Cerita pasal Qusay pula siapa? Tu dia. Bukan calang-calang Nabi SAW. Jadi kalau orang Quraisy tolak dia tu, memang hampa tolak tu kerana sombong dan degil lah. Bukan kerana benda lain kan. Allah takdirkan benda ni untuk nak bagi kata sampai orang tak ada alasan untuk nak tolak Nabi tu. Itu cerita dia. Isteri ramai ni, anak ramai juga lah. Anak ramai. Abdul Muttalib ni sendiri pun ana cerita dia kan bulan lepas Abdul Muttalib tu sendiri isteri dia sampai berapa ramai orang.
Anak dia yang hidup kan, laki saja hidup 12 orang kan. 12 orang laki. Abdul Muttalib tu. Salah seorang anak Abdul Muttalib adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Tabat jada Abi Lahabi wa tab tu. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Tapi mak lain. Abu Lahab ni dia mungkin isteri yang awal-awal dengan Abdul Muttalib kan. Sebab Abu Lahab ni dah tua dah. Masa Nabi lahir pun Abu Lahab ni dah tua dah. Tua sangat lah. Senior lah, kira senior. Okay, tu cerita pasal susu galau Nabi. Cuma tak cerita lagi pasal siapa nama Abdullah, bapa Nabi. Antara anak-anak Abdul Muttalib ni pun ramai isteri. Antara anak-anak dia adalah Abdullah. Abdullah ni dia seibu dan sebapa dengan kalau lelaki Az-Zubair dan Abu Talib. Abu Talib dia Nabi, bapa dia nama Abdullah. Abdullah ni juga mewarisi, yalah orang panggil apa, perniagaan keluarga kan. Abdullah ni juga berdagang ke Syam. Sebab dia mewarisi Abdul Muttalib, mewarisi Abdul Muttalib ni dalam ramai-ramai anak dia, ada anak yang tugas dia kena pergi bawa barang dagangan. Antaranya Abdullah lah. Sebab dia ramai anak kan. Dia agih-agih tugas lah. Cuma akhirnya Abdul Muttalib ni pinang Abdullah ni, untuk Abdullah ni seorang isteri daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni juga Quraisy. Kedai yang nak sebut Quraisy tu ada 12 family pula. 12 keluarga pula. Bani Hashim, ada yang Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni ketua dia, maksud dia punya ketua dia adalah siapa nama? Wahab, nama Wahab. Anak Wahab ni lah nama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab, mak Nabi. Jadi anak ketua kepada Bani Zuhrah dengan anak kepada ketua Bani Hashim kahwin. Bukan calang-calang lah antara Abdullah dengan Aminah ni. Abdullah dengan Aminah. Tapi tak banyak cerita lah tentang semua-semua ni. Yang ni lah yang ada pun kalau tengok dalam catatan sirah ni. Yang pernah dengar ada Darun Nadwah, macam parlimen tu. Itu juga di initiate oleh Qusay. Sebab tu Qusay ni dia macam dia yang mengangkat balik politik Quraisy. Antaranya tentang urusan kepada jemaah umrah dan haji, dan juga macam Darun Nadwah tu. Darun Nadwah. Okey. Habislah cerita pasal itu. Penat pula rasa. Minum lah. Mau pergi kuis pun susah kan? Antisipasi. Macam nak sebut bulan lepas. Clear cut Nabi lahir bila? Nabi lahir tahun gajah. Walaupun ada lah beberapa pandangan yang kata Nabi lahir beberapa tahun lepas tahun gajah, tapi lebih kuat Nabi lahir pada tahun gajah. Abdullah dengan Aminah ni kahwin. Tak berapa lama Abdullah dengan Aminah ni kahwin, Abdullah ni kena pergi berdagang ke Syam. Dalam perjalanan balik daripada Syam, Abdullah ni dia sakit. Tapi dekat Yasrib dia ada adik-beradik dia. Yalah. Adik-beradik belah mana? Belah bapak dia. Belah bapak dia siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mak dia siapa? Orang Yasrib. Maknanya Abdullah ni punya orang panggil apa? Bapak-bapak saudara. Dia panggil, kalau Arab dia sebut akhwal. Bapak-bapak saudara sebelah mak kan. Bapak-bapak saudara, tuk saudara, sepupu sepapat yang belah situlah. Jadi bila orang lain tengok dia dah boleh duduk dekat Madinah tak jaga dia pun teruskan perjalanan. Aminah ni duk tunggulah abang suami balik. Sedih tak cerita. Sebab nak abang kata dia tengah mengandung. Mengandung siapa? Mengandung Nabi Muhammad lah. Kan Nabi Muhammad ni lahir dalam
dalam keadaan bapak dia dah mati kan. Sebab pergi berdagang tu, balik tu sakit. Padahal Aminah dengan Abdullah ni dua-dua umur tak melebihi 30 tahun pun mati. Jadi cerita pasal mereka tak banyak lah. Mereka meninggal muda. Meninggal muda. Mungkin awal 20-an je meninggal lah. Jadi Abdullah ni sampai-sampai kafilah dagang kata dia tak balik dengan kami, dia sakit, dia duduk kat Madinah, duduk kat Yasrib. Masa tu nama Madinah tak ada lagi. Dia pun akhirnya dapat pula berita meninggal. Sedih lah Aminah ni kan, melahirkan anak tanpa suami kan. Jadilah satu-satunya. Itulah Allah nak takdirkan Nabi ni dia anak tunggal sebab dah bapak mati, dan dia juga tak sempat tengok bapak dia lah. Tak sempat tengok bapak dia. Okey. Nabi lahir bila? Tahun gajah. Kuatnya tahun gajah. Yang satu lagi yang tak dipertikaikan Nabi lahir bila? Hari Isnin. Hadis sahih dalam Muslim pun ada. Bila sahabat tengok Nabi puasa hari Isnin, sahabat tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin? Nabi kata, hari Isnin adalah hari aku dilahirkan, dan aku diutuskan. Maksudnya Jibril turun kat Gua Hira tu hari Isnin. Jadi aku berpuasa. Jadi Nabi lahir hari Isnin, Nabi lahir tahun gajah. Okey. Bulan berapa? Walaupun ada khilaf, tapi khilaf yang terpencil lah Nabi lahir Ramadan. Tapi yang kuatnya Nabi lahir Rabiul Awal. Okay. Rabiul Awal hari Isnin tahun gajah. Ini yang orang kata apa? Yang boleh kita nak pegang lah. Cuma berapa hari bulan Rabiul Awal ni yang menjadi Ibnu Katsir kalau dalam Al-Bidayah wa Nihayah dia disenaraikan sehingga ada orang panggil apa, lebih daripada 10 pandangan. Dan kalau ikut dari sudut kekuatan pandangan, tak boleh nak kata kat pandangan mana yang kuat, tapi dia cukup top 3 yang kuat adalah 2 hari bulan Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal. Top 3. Sebab apa? Ketiga-tiga pandangan ni pandangan yang orang panggil apa? Pandangan yang ada susu galur kan. Depa ni pula zaman tabi'in. Pandangan 12 Rabiul Awal adalah pandangan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq juga tergolong dalam tabi'in sebab dia lahir 85 Hijrah, meninggal 150 Hijrah. Ibnu Ishaq. Tapi kenapa 12 Rabiul Awal ni yang popular? Kenapa 12 Rabiul Awal yang popular? Yang 2 hari bulan, 8 hari bulan, 10 hari bulan, 17 hari bulan, 22 hari bulan pun ada pandangan. Banyak pandangan. Yalah, orang tua-tua dulu. Tak usah kata zaman Nabi, orang tua-tua dulu pun tak tahu tarikh lahir. Zaman-zaman dulu orang tak kisah sangat. Dia lately ni dia, bila kita panggil globalisasi ni, budaya masyarakat tertentu menyerap ke dalam seluruh dunia yang menjadikan tarikh lahir itu satu benda yang penting. Tapi sebelum tu orang tak anggap tarikh lahir ni sesuatu yang orang kata apa, important pun ya. Sebab tu orang tak ingat pun tarikh lahir. Kebanyakan macam Tok Ana sendiri, tarikh lahir dia yang sebenar dengan tarikh lahir dia di kad pengenalan tak sama. Register lain, tapi tarikh lahir dia sendiri lain. Itu pun nasib baik ingat tarikh lahir sendiri tu bila yang lain tu. Banyak orang tak ingat dah tarikh lahir dia yang asal tu bila. Jadi macam apa, Tun M pun, Tun M ni tarikh lahir dia dekat kad pengenalan tu lain, tarikh lahir dia yang dia sendiri lain. Tapi tahun tu betul. Tahun tu betul. Itulah. Tapi nak cerita balik, kenapa 12 Rabiul Awal ni yang famous? Walaupun ada pandangan lain yang banyak lagi. Sebabnya bila
Maulidur Rasul tu disambut sebagai satu upacara rasmi kerakyaan yang besar-besaran, ialah pada 517 Hijrah. Yang mula establishkan sambutan Maulidur Rasul ni adalah Kerajaan Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Fatimiyah di Mesir ni memang Kerajaan Fatimiyah tu maksudnya kerajaan yang dipimpin oleh kumpulan Syiah yang ekstrim, yang hulu, yang melampau. Depa sambut macam-macam. Karbala depa sambut, kelahiran orang ni dia sambut. Takkanlah kelahiran Nabi tak sambut. Jadi kelahiran Nabi yang mana depa nak pilih? Depa pilih 12 Rabiul Awal pandangan Ibnu Ishaq. Kenapa depa pilih pandangan Ibnu Ishaq? Sebab dalam ana cerita awal-awal siri pertama sirah yang kita nak buat di Sepang ni, kan Ibnu Ishaq ni antara penulis awal sirah yang dia kumpul, yang memang orang kata apa, wujud bukunya tu kerana diriwayatkan pula oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham meriwayatkan riwayat Ibnu Ishaq tu. Jadi sebab tu tak salah lah kenapa Kerajaan Fatimiyah pilih 12 Rabiul Awal tu, sebab Rabiul Awal ni adalah pandangan Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Jadi kemudiannya pada tahun 670 lebih kurang, 670 macam tu, ada satu gubernur kerajaan pada waktu itu, Kerajaan Abbasiyah, yang dia Sunni, tapi dialah yang mula juga menyambut Maulidur Rasul yang Sunni punya, sehingga gubernur-gubernur lain pun juga merayakan Maulidur Rasul, yang Maulidur Rasul ni jadi satu perayaan yang memang berlumba-lumba siapa yang buat paling besar sebagai tarikan ke bandar mereka. Kan dia gubernur-gubernur, dia macam sekarang lah, kalau nak bagi faham, kenapa negara-negara terlalu beria-ria berebut nak jadi tuan rumah Olimpik ataupun tuan rumah kepada World Cup? Kenapa? Yelah, dia jadi orang panggil apa, tempat tumpuan dia, banyak benda dia boleh, banyak benda dia boleh inilah. Macam itulah kalau nak ikhwan akhwat nak faham, nak bayang macam mana orang berebut-rebut nak jadi tuan rumah World Cup dengan dia ada satu festival yang orang semua nak tengok. Jadi bertambah pula Maulid Nabi ni, siapa tak sayang Nabi, macam itulah. Jadi bila mana-mana kerajaan pun, mana-mana gubernur, bila dia yang buat sambutan, orang buat sambutan, jadi berlumba-lumba siapa yang buat sambutan lebih. Jadi dan kerajaan Sunni ni pun pilih 12 Rabiul Awal juga, sebab sebelum tu pun memang establish 12 Rabiul Awal. Jadi makna kata sebelum kurun ke-6 dan kurun ke-7 ni tak dikenali dalam dunia Islam Maulidur Rasul ni. Dia Maulidur Rasul ni bila 6-7. Jadi maksudnya kita sekarang kurun ke-15, maksudnya separuh pertama sejarah Islam ni tak ada lah. Jadi separuh kedua tu yang ada. Anda tak bahalah tentang hukum hakam sambut Maulid Nabi ke apa. Itu ini cerita dia, ada sejarah dia tu kan. Macam mana cara dia sambut apa semua tu. Kita tak sambut macam tu pun kan. Kita tak sambut macam tu pun. Okey. Habis tentang tarikh lahir ni, tak bincang apa dah. Satu lagi bila sebut tentang kelahiran Nabi ni, macam-macam cerita riwayat kalau kita tengok apa yang berlaku masa Nabi lahir. Dan boleh dikatakan kebanyakan riwayat ni palsu. Tak ada, dia palsu ni sebab dia tak jumpa dia punya rantaian perawi tu, narrator's chain tu tak jumpa. Kalau bahasa Arab dia sebut la asla laha, dia tak ketahuan punca. Utara tu tak ketahuan punca ni, ikut mana cerita ni? Yang orang kata apa, antaranya yang masuk dalam lagu Raihan kan, Nabi anak yatim kan, terpadam api biara majusi tu kan, runtuhlah istana Kisra Parsi. Itu cerita-cerita hari
dia macam nak overwhelming, macam nak terlalu. Ya, Ana nak kata macam ni lah. Kita tak perlu cipta pembohongan hanya untuk mengangkat kedudukan Nabi SAW. Sebab tak perlu ada pembohongan tadi tu pun, Nabi dah sedia tinggi kedudukan dia. Sebab itulah dalam siri kuliah sirah yang Sepang buat ni, yang kedua ada cerita tentang apa? Yang kedua kan yang pertama, yang ada cerita tentang keistimewaan Nabi dan kenapa kita kena belajar sirah. Ana ada sebut tu kan. Pertama kan yang kedua, lupa dah. Kenapa kita kena belajar sirah? Tanpa perlu cerita pembohongan pun kita nampak hebat dah Nabi ni. Tak perlulah. Antaranya Ibn Qayyim dalam kitab sirah dia, yang nak sebut itu kan, kitab sirah dia pun dia tak namakan kitab sirah, dia namakan kitab apa ni, Zadul Ma'ad fi hadi ila had apa ni, fi hadi khairil ibad kan, tentang Nabi ni lahir-lahir dah berkhatan. Sedangkan ada juga dalam riwayat Ibn Ishaq yang menunjukkan dia ada cerita Nabi-Nabi ni lahir dah sedia berkhatan. Dan Nabi, ada satu riwayat Nabi lahir dikhatankan oleh datuk dia Abdul Muttalib ketika usia dia 7 hari. Tak heran pun sebenarnya Nabi ni sedia khatan, sebab Arab pada waktu tu pun memang dah mengkhatankan anak lelaki, bukan kerana Islam suku khatan. Culture dia. Sebab tu sebenarnya kalau kita tengok perbahasan ulama 4 mazhab, hukum khatan lelaki ni wajib ke sunat? Mazhab Syafi'i yang kata wajib antaranya. Jadi bukan sepakat para ulama 4 mazhab khatan ni wajib. Jadi mazhab Syafi'i yang kata wajib untuk lelaki dan perempuan. Ini yang duk diperdebatkan sekarang tentang khatan wanita kan. Lelaki pun taklah wajib, sebab tapi dalam mazhab Syafi'i wajib lah. Di situ. Jadi tak perlulah nak mereka cipta Nabi lahir-lahir dah khatan dah. Tak aib pun tentang khatan tak khatan tu. Seolah-olah kalau Nabi lahir dalam keadaan tak khatan macam aib pula dah. Tak ada benda yang mengaibkan pun, benda manusia kan. Masa Nabi lahir tu ialah Nabi lahir dalam keadaan orang panggil apa, bapak tak ada. Lepas tu ada seorang Juwairiyah, hamba tu nama Suwaibah ni yang bawa berita kata Aminah dah lahir anak lelaki. Bila dah sampai Suwaibah tu, Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Jadi bila dia habaq dekat Abu Lahab, kat tuan dia, Aminah dah melahirkan, punya seronoknya Abu Lahab ni, apa Abu Lahab buat? Kamu dimerdekakan. Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Suwaibah ni antara yang awal menyusukan Nabi SAW. Kita selalu dengar yang menyusukan Nabi Halimah. Tapi sebelum Halimah adalah Suwaibah. Suwaibah yang pertama menyusukan Nabi. Pastilah mak dia yang pertama menyusu. Mak dia kan Aminah. Jadi yang pernah menyusu Nabi ni mak dia sendirilah. Takkanlah mak tak pernah menyusu kan. Mak dia Suwaibah dan juga Halimah. Halimah ni yang lama lah, sampai 2 tahun. Disambung lagi sampai Nabi umur 5 tahun dia jaga Nabi kan, Aminah. Halimah daripada Bani Sa'ad. Halimah ni daripada Bani Sa'ad, sebab tu nama dia Halimah As-Sa'diyah, daripada Bani Sa'ad. Suwaibah ni asal hamba. Suwaibah ni juga yang menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi dengan Hamzah ni Nabi sayang sungguh. Bukan kerana setakat Hamzah ni adalah pakcik dia, tapi juga ialah dekat kan, sama susuan. Tapi tak tahulah umur Hamzah lebih lah kan, ataupun anda tak buat ulang kaji Hamzah tu umur berapa. Tapi dia susuan Nabi. Juga yang sesusuan dengan Nabi adalah Abu Salamah, yang Nabi kahwin dengan Ummu Salamah kemudiannya kan. Abu Salamah ni sesusuan dengan Nabi melalui Suwaibah ni, Jadi kalau pengajaran ni anda nak berhenti dah dekat ni 10.30 kan. Abu Lahab ni nak kata tak sayang dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Ya, memang
Nabi lahir, dia punya seronok sampai merdekakan hamba dia kan. Dia sayang kat Nabi. Bahkan Abu Lahab, bila Nabi dah besar, dia kahwinkan dua anak dia dengan dua anak Nabi. Itu iaitu Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Yang akhirnya diceraikan. Bila Nabi jadi Nabi, dia paksa anak dia cerai. Apa cerai bini-bini hampa. Yang akhirnya dua orang tu jadi isteri siapa? Jadi isteri Uthman. Uthman bila seorang ni mati, Nabi kahwinkan Uthman dengan seorang lagi. Uthman ni dia punya kelebihan dia berkahwin dengan dua anak Nabi, iaitu dapat gelaran Zunnurain kan. Jadi Sayyidina Uthman berkahwin dengan dua orang anak Nabi yang janda lah. Janda siapa? Janda dengan anak Abu Lahab. Kira Abu Lahab bapa saudara Nabi. Jadi anak Abu Lahab adalah sepupu Nabi. Maknanya sepupu Nabi pergi kahwin dengan anak Nabi. Sepupu Nabi pergi kahwin dengan anak Nabi. Anda suka nak buat kesimpulan tentang Abu Lahab sayang dengan Nabi, tapi dia tak ikut Nabi. Allah tak terima. Sayang saja tak cukup, dia kena ikut. Munafik pula, kalau terbalik, munafik pula dia ikut Nabi. Secara zahir nampak ikut Nabi, tapi dia tak sayang Nabi. Dia tak boleh sayang saja tak ikut, ataupun ikut saja tapi tak sayang. Sayang di dalam kan. Jadi kita kena sayang dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dikatakan umat Nabi Muhammad. Itulah rasa malam ni yang boleh dikongsikan, iaitu berkaitan dengan segala keturunan Nabi. Mudah-mudahan kita nampak demografi zaman Nabi tu macam mana. Mungkin untuk ikhwah akhwat malam ni sebagai pencetus lah. Kalau tak dicetuskan benda ni, mungkin akhwat yang mana yang berminat, ikhwah dan akhwat pula, ikhwah dan akhwat yang berminat, bolehlah pergi Google lagi ke, cari kaji lagi ke berkaitan dengan susu galur untuk faham sosiopolitik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosiopolitik dengan ekonomi dia mai kok mana, yang rihlatas syita'i was saif macam mana, tu semua ada. Lepas tu yang perang Badar tu pun rihlatas syita'i was saif lah, bila kafilah dagang Abu Sufyan nak pergi ke Syam tu semua ada kaitan dengan sejarah. Sejarah daripada sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Yang Nabi pun pernah ikut bapa saudara dia pergi berdagang ke Syam. Itu yang tu lah. Memang perdagangan ke Syam dan Yaman ni adalah dicetuskan oleh moyang Nabi, iaitu nama Hashim. Wallahu a'lam. Kita buka pada untuk satu soalan mungkin. Kalau ada soalan. Yang duk menonton ni depa tengok kat mana? Facebook live. Facebook live. Entahlah siapa yang tengok malam ni. Ada komen daripada netizen. Boleh letakkan di ruangan komen jika ada soalan. Like sikit. Nak tanya soalan, kalau buku yang dicadangkan untuk baca Itu episod pertama nak cerita buku apa. Okey. Kalau nak ulang balik, kalau yang menarik untuk antum, sebab dia dah siap analisis dia, yang Sirah Nabawiyah Ali As-Salabi. Banyak nak cerita itu kan pasal buku. Salah satu yang paling nak cadangkan sangat adalah Sirah Nabawiyah Ali As-Salabi. buku Rahim Maktub tu yang paling top. Rahim Maktum, dia nak kata paling top pun tak, sebab dia kenapa dia famous, sebab Rabitah Alam Islami tahun 70-an dia anjurkan pertandingan tulis buku sirah. Dia dapat nombor 1. Nombor 2 pun orang India.
Nombor 3 pun main bola India Pakistan ke. Boleh dalam bahasa Arab. Nombor 4 baru Mesir, nombor 5 orang Saudi. Jadi hebat India Pakistan ni menulis, dia tulis buku sirah dalam bahasa Arab. Kalau ikut dalam Syekh Mubarak Furi, Nabi lahir bila? Sebab dia pakai kiraan falak. Dia kira tahun bila Nabi lahir, tahun bila Masihi, berdasarkan itu. Hari Isnin, dia cari hari Isnin mana yang tahun tu, yang dalam bulan Rabiul Awal. Dia tengok yang tak salah 9 Rabiul Awal dalam, kalau ikut falak. Dia baru punya pandangan berdasarkan kiraan falak. Ana pun tak ingat exactly macam mana cara dia kira tu. Boleh antum refer dan rujuk Rahiq Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum. Peta minda tentang sirah Nabi SAW. Bagus juga kalau buat dalam bentuk tu. Buat dalam bentuk peta minda ni. Terutamanya macam contoh susul galur Nabi tadi tu pun, kita nak tahu sebab tadi tu kan. Apa ni aplikasi ni lah. Kita dengarlah kisah-kisah kaum-kaum Arab dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak apply pada kehidupan sekarang? Nanti bila kita sambung lagi sirah ni akan nampak. Sebab tu kena siapa tak tengok episod yang malam ni, susah nak follow yang lepas ni nanti. Sebab sebelum selepas kan Ustaz. Malam ni sebelum malam ni dia kena faham ni, supaya nanti bila kita masuk cerita sirah tu, dia ada banyak benda yang kita nak tengok. Di situlah nanti kita nak kelahiran Nabi tu, sudut pengaplikasian tu lah. Mengubah keadaan. Macam mana yang dikatakan Nabi punya berjayanya menyatukan tu. Itu bukan, kalau nak guna istilah dia, amazing punya achievement. Tengok dalam Sesuatu yang boleh dikatakan hampir mustahil dapat dilakukan. Tapi Nabi boleh buat. Itu bukan teaser Ustaz. kita bila dengar cerita Nabi mempersaudarakan kan orang Arab, mempersaudarakan antara Muhajirin Ansar tu, nampak macam simple kan. Tapi bila kita faham betul demografi ni, bukan simple lah. Dahsyat. Jadi kalau kita pun nak mencontohi Nabi, macam mana nak menyatukan orang, satukanlah manusia ni atas akidah, atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan atas latar belakang dia, perkauman dia, kabilah dia, family dia siapa. Okay, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sirah kepada Ustaz Dr. Syazali atas perkongsian mengenai sirah Rasulullah pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kuliah kita ini pada bulan depan lah, insyaAllah. Kalau ikutkan jadual, kita akan buat pada hari Rabu minggu keempat setiap bulan. So poster dan informasi mengenai kuliah ni akan disampaikan melalui WhatsApp group dan apa-apa medium lain lah, insyaAllah. Di pihak menganjur di sini mengucapkan terima kasih kepada semua, dan kita tangguhkan majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.